Okey, kita sambung tadabbur surah Ar-Rahman. Ayat yang ke-17. Sebelum ni Allah sebut nikmat. Nikmat-nikmat yang banyak, bermula daripada nikmat yang terbesar, iaitu Allamal Quran. Sebab Al-Quran adalah sebagai wamila, kaedah untuk manusia mendapat nikmat yang lebih besar daripada dunia. Jadi nikmat yang terbesar bukan dunia, nikmat terbesar ialah syurga. Dan cara nak dapat nikmat di syurga ialah ikut panduan Al-Quran. Maka nikmat yang paling besar ialah Al-Quran. Tanpa Al-Quran tak mungkin manusia sampai ke nikmat yang terbesar di syurga. Dan selepas itu Allah sebut lagi nikmat-nikmatnya yang lain. Matahari, bulan, apa lagi? Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, keadilan. Keadilan pun adalah satu nikmat. Kalau tidak ada peraturan yang Allah tetapkan, maka berlakulah huru-hara dan manusia tak akan dapat rasa nikmat keadilan. Pandai berbicara. Allamahul bayan pun nikmat juga. Kita boleh sampaikan apa yang kita rasa nak sampaikan melalui percakapan ataupun melalui tulisan. Okey, hari ini Allah bagi nikmat yang lain. Okey, pencipta, pemilik. Pemilik apa ni? Masyriqaini. Dua. Dia asalnya syaraqa. Syaraqa ni terbit. Kalau saya nak jadikan tempat terbit apa dia? Tempat. Tambah apa? Mim bari apa? Atas. Masjid, majlis, mat'am, kan? Apa lagi? Mahsyar, maktab. Semua menunjukkan tempat. Kalau jadi kalau syaraqah terbit, kalau masyriq tempat terbit. Sama juga gharaba terbenam. Kalau tempat terbenam maghrib. Kan? Okey. Tapi di sini Allah bagi tahu masyriq bukan masyriq, masyriqaini. Menunjukkan apa? Kita dah belajar ke? Dua. Pemilik, pencipta, dua tempat terbit. Wa rabbul maghribaini, dan pencipta, pemilik maghribaini, dua tempat terbenam. Terbit apa ni? Apa yang terbit? Adakah matahari sahaja? Semua terbit. Matahari, bulan, bintang. Terbenam pun sama. Kenapa dua? Tak. Bulan ada bintang. Lepas tu matahari? Tiga. Tak, yang ni masyriq ni tempat terbit memang timur. Maghrib tempat terbenam memang barat. Sekarang bukan timur dan barat, dua tu. Dua timur, dua barat. Apa maksud dua timur? Tak. Dua tempat terbit ialah ketika asyita, satu musim sejuk, yang kedua musim panas. Tak, matahari terbit di musim sejuk, tempatnya lain. Katalah matahari, ini tempat terbit matahari kan, masyriq. Kalau musim sejuk, dia keluar kat sini. Contoh musim panas, dia keluar kat sini. Tapi semua tu adalah timur. Faham? Jadi bila disebut dua tempat terbit ialah satu matahari terbit di musim panas, satu lagi matahari terbit di musim sejuk. Tempatnya berlainan.
Tapi arahnya semua timur. Tempat terbenam pun sama, dua. Satu tempat terbenam di musim sejuk dan satu lagi tempat terbenam di musim panas. Ada ayat Tuhan kata fala uqsimu. Fala uqsimu bi rabbil masyariq. Apa makna dia? Fala uqsimu. Tuhan kata, cuba tengok surah apa dulu ni? 40 surat 570. Cuba tengok terjemahan dia. Maka aku bersumpah dengan demi Tuhan pemilik pencipta masyariq. Sekarang mufrad ke jamak ni? Masyariq. Dia kalau mufrad ni. Ini mufrad. Yang ni musanna. Yang ni jamak. Jamak apa? Jamak? Sekali mesti ada waw nu dengan ya nu. Jamak apa? Maghrib? Jamak taksir juga. Kalau saya buang alif lam, boleh tanwin tak? Masyariq, maghrib, boleh tak? Sebab sama dengan pattern tadi kan, mafa'il. Okey, kalau nak terjemah, aku bersumpah dengan pencipta tempat terbit. Berapa pula tempat ni? Ha? Lebih pada dua. Yang ni dua, musim sejuk dan musim panas. Yang ni pula lebih pada dua. Apa pula ni? Dan kata ulama, tempat terbit banyak ni ialah tempat terbit matahari, tempat terbit bulan, tempat terbit bintang-bintang dan apa saja. Maka masyariq. Boleh? Ada pula ayat Allah sebut dalam bentuk mufrad. Masyariq. Ada ayat Allah sebut dalam bentuk mufrad. Banyak ayat kan? Asy-Syu'ara. Surah Muzammil ada. Surah 73 ayat 9. Surah 574. Ayat 9. Rabbu Masyriq wal Maghrib. Surah apa ni? Surah 73 ayat 9. Itu surat 5. Jadi kalau orang tanyalah, pasal apa ayat Quran ni macam tak menentu je. Kadang-kadang Tuhan sebut Rabbul Masyriq, Tuhan tempat terbit satu. Kadang-kadang Tuhan sebut Rabbul Masyriqaini, Tuhan kepada tempat terbit dua. Kadang-kadang Tuhan sebut Rabbil Masyariq,
Tuhan tempat terbit yang banyak. Macam mana kita nak jawab? Kalau satu ni apa maksud dia? Tempat terbit yang satu iaitu semua matahari, bulan, bintang terbit daripada satu arah, iaitu timur. Satu arah. Jadi kalau masyarakat mana? Satu arah. Kalau masyarakat ini apa dia? Dua tempat. Itu bergantung pada masa musim sejuk dan panas. Kalau masyarakat mana dia? Tempat terbit semua matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Jadi setiap ayat Allah nak bagi kita sesuatu yang berbeza, bukan bercanggah. Betul? Dan sebenarnya itu menunjukkan apa? Kebesaran Allah. Kalau kita tadabbur. Boleh tak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka saya tak boleh terjemah. Terjemah sendiri. Fa, maka bi dengan ayyi, manakah, ala'i, nikmat-nikmat, rabbikuma, Tuhan kamu berdua. Siapa kamu berdua? Si manusia. Tukazibani. Bila Allah sebut ayat ni, mana sebenarnya itu nikmat? Faham tak? Okey, apa nikmat Allah ni? Rabbul Masyriqain. Apa nikmat untuk kita? Dalam kata Rabbul Masyriqain, apa dia? Malaysia. Tapi Allah sebut Masyriqain ni dua. Nikmatnya apa? Ada musim sejuk, ada musim panas. Ada orang tempat dia musim sejuk, tempat lain musim panas. Dia boleh pergi tempat panas. Ada orang tempat panas, dia nak sejuk, dia pergi tempat sejuk. Lepas tu orang Mekah bila dia berniaga mengikut apa? Musim apa? Musim sejuk dia panggil apa? Li'ila fi Quraish, ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf. Tahukah kamu kebiasaan orang Quraisy? Apa kebiasaan orang ila fi? Kebiasaan mereka ialah rihlah. Rihlah dia jadi bahasa Melayu. Apa benda rihlah? Masa sekolah-sekolah dulu kan, sekolah berkelak. Di sini maksud perjalanan. Kebiasaan orang Quraisy yang Allah bagi nikmat pada mereka, mereka berjalan berniaga syita, musim sejuk, ke Yaman. Wasaif, dan musim panas ke Syam. Nampak? Jadi nikmat tak musim sejuk, musim panas? Ada. Kita tu salji kan nikmat. Boleh? Dan nikmat yang lebih besar pada itu ialah terbitnya matahari, terbitnya bulan. Maka Tuhan tanya, nikmat mana lagi yang kamu dusta? Bahasa yang mudah boleh? Apa lagi kamu nak? Apa lagi kamu mahu? Okey, ayat seterusnya. Marajal bahraini. Marajal bahraini. Kok mana marajal? Maraja, dia melepaskan Bahrain. Dia kalau Masyriqaini, Bahraini, Jannataini menunjukkan apa? Dua. Kalau Bahrun satu laut, Bahraini dua laut. Masin dan Tawar. Allah melepaskan dua laut. Apa maksud dua laut? Laut Masin dan Tawar. Yaltaqiyani, kedua-duanya berjumpa. Kedua-duanya bertemu. Di mana ni? Laut Masin dan Tawar bertemu. Muara sungai. Di muara sungai.
Kalau kita tengok daripada atas, kita naik kapal terbangkan, tengok sungai panjang je. Tapi habis sekali dia jumpa apa? Laut. Dia jumpa kat sini. Sini air laut. Yang ni berjumpa. Kalau banjir, limpah. Kalau banjir, limpah ke sungai. Tapi dia tak bersatu juga. Ayat yang Allah nak bagi tahu ni, bainahuma, di antara keduanya, yang masin dan tawar ada apa? Barzakh, dinding, yang menyebabkan la yabghiyani, tidak bercampur kedua-duanya. Boleh? Air sungai berjumpa tak dengan air laut? Tapi bercampur tak? Kalau kita minum air kat sini, rasa apa? Awak. Kalau minum kat sini, ada tak pemisah? Ha? Nampak. Ada tak? Nampak? Tak. Tapi ada tak? Apa nama pemisah tu? Barzakh. Dinding tu kita tak nampak. Jadi alam barzakh ni sebenarnya duduk kat mana? Alam barzakh duduk kat mana? Dia biasanya ke dekat tak kubur? Yalah, alam barzakh sebenarnya kat mana? Kat sungai ke kat kubur? Ini barzakh. Di sini namanya barzakh. Itu biasa lah pergi barzakh ni. Masa bukan kubur saya. Biasa lah pergi, kalau macam tu biasa lah pergi barzakh. Dia tu salat. Nak pergi dah barzakh. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 100. Hatta iza ja'a Ayat ayat 100. Ada? Ada kata barzakh? Ada? Ila okey, cuba terjemah. Bila datang kematian kepada orang-orang kafir, apa dia kata? Irji'uni, kembalikan aku sebelah ke dunia. La'alli a'malu salihah, moga-moga aku dapat beramal saleh fima taraktu, yang dulu aku tak sempat. Dulu tak sempat nak beramal saleh. Tuan jawab apa? Kalla. Tidak sama sekali. Sebab apa tak boleh? Innaha kalimatun, sesungguhnya ia tu apa dah? Ucapan kamu nak minta balik semula beramal saleh adalah kalimah, hanya perkataan huwa qailuha, yang semata-mata diucap di bibir sahaja. Sebab Tuhan tahu tak, bila dia balik, betul-betul balik ke dunia, dia tak beramal juga. Tuhan tahu. Maka Tuhan kata itu hanyalah ucapan kosong. Lagi pula, dah ada bukti tak? Banyak tak Tuhan bagi peringatan kat dunia? Dia tak berubah juga. Maknanya sebenarnya dia tak berubah. Itu sebab pertama dia tak balik-balik ke dunia. Sebab kedua, wa min waraihim, dan daripada belakang mereka ada barzakh.
Alam barzah ke benteng? Dinding. Dinding yang menghalangnya kembali ke dunia. Sampai bila? Kiamat. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari ini mereka dibangkitkan. Jadi ini bumi kan? Ini kubur. Mayat kat sini kan? Takut. Ini satu kubur pula. Jadi bila dia nak balik sekolah ke dunia tak boleh. Sebab apa? Ada barzah. Di mana barzah dia? Sini. Barzah. Barzah ni menghalangnya daripada balik semula ke dunia. Sebagaimana barzah di sini menghalang apa? Air laut bercampur dengan jadi sebenarnya tak alam barzah. Tak, yang ada ialah di sini dia panggil apa ni? Ni, panggil apa? Kubur kan? Jadi alam kubur lah. Kubur ialah barzah ialah dinding pemisah yang menghalangnya untuk balik ke dunia. Sebagaimana barzah di sini pemisah antara air masin dan air. Itu makna barzah. Ustaz nak tanya, kalau betul tak orang kata dia tu dah meninggal, semuanya mungkin itu baik untuk dia, betul? Pastilah. Dia meninggal sebab takdir Allah tak? Kalau Allah takdir pasti baik tak? Baik. Itu terbaik. Kalau orang jahat, dia meninggal awal, baik tak untuk dia? Baik. Supaya dosa dia tak bertambah. Bila dosa tak bertambah, azab tak bertambah, baik tak untuk dia? Baik. Tak, Tuhan tahu kalau dia panjang umur dia bukan bertaubat, akan bertambah lagi dosa. Tambah terus. Semua yang Allah takdir adalah baik. Ustaz, dari satu kubur ke satu kubur tu ada barzah ke? Apa maksud? Orang selalu cerita nak kubur sebelah-sebelah supaya nak jumpa. Ada orang selalu cakap macam tu kan. Dengar cerita. Tak. Barzah ni ialah bukan antara kubur dengan kubur, tapi antara alam kubur dengan dunia. Pemisah antara alam kubur dengan dunia. Ini barzah. Tapi ruh Bukan. boleh berjumpa tak Ustaz? Yang sebelah-sebelah tu Ulama beza pendapat, ada mengatakan jumpa, ada mengatakan tak jumpa. Wallahu a'lam. Kita tengoklah nanti. Okey. Jadi di sini bila Allah lepas ni Allah kata apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Bila sebut ayat ni mana sebelum tu ada nikmat. Maka Allah kata nikmat mana lagi yang kamu puja? Okey, apa nikmat Allah? Allah jadikan dua air masin dan tawar dan ada pemisahnya, barzah. Apa nikmat untuk kita? Ikan pemisah. Nikmat air sungai Allah jadikan masin. Dan sungai ni tapi ada duduk kat mana? Duduk kat bumi, kat darat. Betul? Kadang-kadang belakang rumah. Jadi kalau kita nak minum ke, nak cuci pakaian, senang. Sebab air tu tawar. Tapi kalau sungai, laut duduk belakang rumah kita, tak boleh digunakan untuk minum. Betul? tak boleh siap. Air laut tak hidup. Jadi kalau Allah jadikan air laut bersambung dengan air sungai, kemudian tak ada barzakh, apa jadi? Air sungai tu tak boleh dipakai. Betul? Kalau banjir tu air sungai pergi ke laut Ustaz. Kalau banjir. Kalau banjir tak ada sungai tu sungai ke laut. Okey. Dia tak campur. Sebab tu ada satu lagi pendapat. Barzakh ni maksudnya apa dia? Ada orang buat kajian di dasar laut tu, bila betul-betul rapat sampai ke bumi, ada mata air. Dan mata air tu tawar. Ada orang yang menyelam sampai ke dasar laut, dia minum daripada mata air tu tawar, bukan mesin. Walaupun mata air duduk dalam laut. Ada orang buat kajian dan ada penemuan. Maka kata ulama, itu pun salah satu
Kebesaran Allah. Mata air duduk dalam air laut, tiba-tiba bila minum tawar. Subhanallah. Campur pula Ustaz ni. Yang ketiga, pendapat ketiga, barzakh apa dia? Barzakh ni iaitu bukan takat ninja, tapi semua sekali ini barzakh. Allah, air laut ni mana lebih besar dengan bumi? Laut. Berapa peratus? 70. Ataupun 3/4. 3/4 adalah laut dan 1/4 bumi. Kemudian air laut ni, ini laut, apa pemisah ataupun penghalang air laut itu daripada melimpah ke bumi? Tanah. Ada delay tak? Tak ada. Ada delay tak? Pantai. Kalau Allah nak biarkan air tu naik sampai ke sini, tenggelam tak bumi? Tenggelam. Kita ada tembok pun. Mana ada tembok? Pelik. Maka itu ulama mengatakan itu juga barzakh. Tapi kita tak nampak. Kita pergi tepi pantai, kata itu air datang ombak kan, sampai tu je. Boleh tak Allah menjadikan ombak tu melantur sampai ke tengah-tengah bandar? Boleh? Macam tsunami. Boleh? Apa yang menghalangnya? Barzakh. Siapa yang menghalang? Allah. Nikmat tak? Nikmat lah. Bumi pula, kita tahu bumi tu pula. Masuk akal tak? 1/3 tu air laut kan, tapi bila duduk kat sini dia tak melimpah, padahal dia bulat. Betul? Subhanallah. Sebab tu loh, manusia bila dia semakin berfikir tentang ciptaan Allah, semakin dia kenal Allah, semakin dia rasa kebesaran Allah, semakin dia akan menjadi orang bertakwa. Tapi kita tak berfikir kan? Bila pergi sungai, fikir apa? Mandi. Cantiknya, setakat tu je. Bila pergi laut, birunya air, setakat tu je. Boleh kan? Jadi nikmat di sini besar tak? Kalau Allah jadikan, kita boleh tak dalam satu gelas air kita masukkan air kopi dan air mineral dan jangan bercampur. Boleh tak? Satu gelas je, bukan satu lauk pun. Boleh? Ataupun kita letaklah besi ke, sini kopi, sini air mineral kan? Dia besar. Boleh tak? Tanpa bercampur, boleh? Air itu akan masuk juga kan? Betul tak? Subhanallah. Air itu akan masuk walaupun ada dinding. Tapi di sini ada dinding tak? Kita minum kat sini, tawar. Minum kat sini je. Subhanallah. Hebat tak Tuhan? Satu, menunjukkan kehebatan Allah. Yang kedua, menunjukkan rahmat Allah kepada kita. Allah kalau Allah tak rahmat kepada kita, Allah bagi bercampur. Lantak kamulah nak minum air masin, lantaklah. Aku dah cerita pandai-pandai lah. Tapiskan. Tapis jadi tawar pula. Ya Allah, punyalah susah hidup. Maka Allah pun tanya, kamu nak apa lagi? Kamu nak apa lagi? Kenapa salat nampak lagi ni? Kenapa tak zikir lagi bagi petang ni? Kenapa tak baca Quran ni? Nak istiqamah kena banyak membaca Al-Quran, banyak tadabbur. Cuba baca, cuba bayangkan kita baca setiap hari, pagi, tengah hari ke petang kan, dan kita faham. Ayat itu boleh mengetuk hati kita dan boleh menjadi benteng daripada kita lara. Sebab bila nak lara je, ingat pada ayat Allah, ingat pada nikmat Allah, ingat pada azab Allah kan. Jadi akhirnya kita tak lara lah. Tapi sebenarnya kita lara, kita jauh daripada Quran. Percayalah. Kita kalau dekat pun hanya di BP je. Kita baca tapi tak rasa apa-apa. Ada perasaan. Lepas tu beza bila kita tengok drama, ada perasaan tak? Dan lepas tu kita ingat lagi tak? Sebab kita faham. Kita faham. Tapi bila kita baca Quran, lepas tu kita ingat lagi tak yang kita baca? Tak. Sebab kita tak faham, tak ada perasaan. Kadang-kadang dah baca 5 ayat kan, tertidur, tengok-tengok ayat berapa, berhenti, start balik kan. Tapi kalau drama berhenti kat mana, kita boleh cerita pada orang tak? Bagaimana nak ada perasaan, kena faham. Salah satu kesalahan besar baca Quran tak faham, satu kesalahan besar. Tapi kita tak rasa.
Boleh? Jadi kamu nak apa lagi ni? Nak apa lagi? Kemudian yakhruju. Yakhruju apa dia? Keluar. Minhuma. Dari kedua-duanya. Apa kedua-duanya? Kedua-duanya apa dia? Ni. Air mesin, air tawar dan air laut. Keluar daripada kedua-duanya luk-luk. Luk-luk apa dia? Bisa tak bicara dengan permata? Permata? Okey, kalau merjan apa pula? Marjan, permata, luk-luk, mutiara. Saya tak tahu sangat. Mutiara. Ini permata. Ada bisa tak? Tak ada. Ada mutiara tak? Ada. Warna putih. Kalau tu Permata ni hijau-hijau. Dia bercolour. Dia colourful. Dia batu. Dia batu yang stone yang macam daripada daripada bumi. Tapi mutiara daripada bawah dia hasilkan oleh tiram. putih lah. Ada putih di sana. Maknanya tuan nak beritahu apa? Yang ni menarik menarik perhatian sebab keputihannya, kebersihannya, kesuciannya. Yang ni pula tertarik sebab shining ada warna merah. Subhanallah. Dan dia apa dia? Mutiara pun ada banyak color. Banyak color? Ada yang baik, campuran yang Mutiara daripada laut. Macam mutiara daripada haiwan. Laut macam permata, batu besar. Ada batu yang Nak tengok. Mutiara permata daripada laut ke daripada sungai? Laut. Mana tahu? Tapi sungai pada juga air tawar punya mutiara pun ada juga. Dua-dua ada. Mana agak tahu? Sebab ada benda kan. Orang ada benda tiram. Dia hasil daripada tiram. Tak sabar kan. Jadi ada daripada air sungai dan ada daripada air laut. Tuan kata apa? Keluar daripada kedua-duanya, daripada air sungai dan air laut, luk-luk dan marjan. Betul? Betul. Dua-dua. Cuma orang kata yang paling berkualiti yang keluar daripada laut. Nikmat tak? Tapi bila kita beli permata, kita ingat tak ayat? Tak. Cantik. Mana? Tak tahu. Mana dapat dulu ayat surah Rahman ke permata tu dulu? Surah ni tentang lama. Tapi tak perasan. Sekali saya dekat yang sebutkan dia ijarah. Katakan dia surah ni kata dia tunjukkan gambaran-gambaran. Ya. Bukan dia maksudnya maksudnya ayat ni yang mana ayat permustakan pertemuan ni. Kerana tu juga. Ada faham lah. Boleh lah. Lepas tengok TV tu solat lama lagi tak? Adalah juga kisah. Kita berbeza dengan dia. Nah betul. Okey. Baik, stay late. Jadi tuan tanya lagi, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dusta ni? Tak cukup lagi ke? Walahul jawar, dan baginya al-jawar. Apa di jawar? Jawar daripada jariyah. Salah satu jariyah tu. Jariyah tu daripada jara. Jara yajri. Pernah dengar tak jara yajri? Di dalam surga lahum jannatun tajri. Apa mana tajri? Tajri mengalir. Tajri mengalir. Sungai-sungai kan? Okey. Kalau yang mengalir dia panggil jariyah. Lepas tu sedekah, kalau kita
Bina masjid ke dia panggil sedekah? Kenapa? Apa yang mengalir? Berterusan. Berterusan. Bila sebut mengalir dia tak berhenti. Jadi kapal mengalir dia panggil jariyatun. Jamak dia apa dia? Jawari. Jawari. Jadi kapal-kapal jawari. Di sini apa dah? Daripada jawari. Dia buaya. Ada sebab dia. Jadi baginya milik Allah kapal-kapal al-musya'at yang dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Manusia buat kapal. Tapi sebenarnya milik Allah. Siapa yang mula mengajar buat kapal? Siapa yang mengajar Nabi Nuh? Allah. Semuanya milik Allah. Kan? Jadi baginya kapal-kapal yang dibuat di mana? Fil bahari. Laut. Sebenarnya kapal ni dibuat di mana? Di laut ke di darat? Di darat. Di sini maksud kapal yang tersiap lah, berlayar di laut. Buat di darat. Dan kapal tu hebat tak hebat? Kal a'lam. Seperti betul tak? Ada kapal-kapal sangat besar. Bila dia berlayar tu seolah macam bukit sedang berjalan. Betul kan? Kapal yang besar tu. Kadang-kadang kapal yang membawa kapal-kapal terbang, kapal-kapal perang. Kargo. Dia seumpama bukit yang besar sedang berjalan. Kenapa Allah sebut tu? Apa nikmat pula? Wa bi ayyi ala rabbikuma tukazzibun. Apa nikmat Allah di situ? Cuba senaraikan. Apa dia? Satu pengangkutan. Ada tempat kita tak boleh nak pergi dengan kapal terbang. Sebab apa? Airport tak ada. Ada tempat tak boleh nak pergi dengan kereta sebab jalan darat tak ada. Kan pulau-pulau. Maka Allah sediakan kapal. Ada tempat boleh pergi dengan kapal terbang, tapi barang pula tidak boleh dibawa oleh kapal terbang. Seperti apa? Kapal terbang. Besi-besi, kapal-kapal, kayu-kayu perabot, kayu jati kan. Kereta sendiri pun dibawa dengan kapal. Kalau tak ada kapal, mungkin kita tak naik kereta. Nikmat tak? Dan sebab itulah, sebab dia nikmat dan rahmat untuk kita, Allah jadikan kapal tu terapung. Ikut logik, boleh tenggelam tak? Boleh tenggelam. Sebab kita campak duit 20 sen pun tenggelam. Ini seberat kapal, lagi patut tenggelam. Tapi sebab Allah tahan, Allah yang menampung. Maka kenapa Allah menampung susah-susah? Demi untuk memberi nikmat dan rahmat kepada kita. Maka Tuhan kata, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Sampai kamu pergi belajar dalam kapal mewah kan? Air sampai 1,500. 4,000. 14 tak? Tak pernah. Siapa pernah pergi? Seminggu saja bulan. 4,000 lebih. Sambil belayar. Okey. Saya pergi kat Sarawak kan. Ada kawasan Sarawak. Sarawak ni terkenal dengan sungai-sungai yang banyak. Ada kawasan-kawasan memang tak ada jalan darat. Kapal terbang lagi tak boleh pergi lah. Jadi dia hidup dengan bot je. Bahkan setiap penduduk satu keluarga mesti ada bot. Kalau tak ada bot tu macam tak ada kereta, tak ada motor. Anak dia nak pergi sekolah naik bot. Anak nak pergi hospital klinik naik bot. Nak pergi ke kedai naik bot. Bahkan orang kampung nak pergi surau pun nak pergi surau naik bot. Sebab tu tak pergi tu. Bila naik bot malam-malam kan tak nampak. Siang pun tak pergi. Okey.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazzifan. Tapi akhirnya Allah begitu. Kullu. Semua. Man. Semua. Siapa yang alaiha, di atasnya, fanin. Fani daripada fana, yang jadi bahasa Melayu, alam fana. Apa makna fana? Dunia akan fana, binasa, fana. Jadi fani akan binasa. Akannya. Akan tu Tak, dia asal daripada fana. Kalau yang fana, faniun asal dia, faniun. Tapi dia sebut, ia ni berat nak sebut, dia buat ia jadi fanin. Yang dunia, semua yang di atas muka bumi, fanin. Bumi sendiri akan hancur tak? Bila semua yang atas muka bumi hancur, bumi pun akan hancur. Gunung-gunung pun akan hancur. Sebab bumi dicipta untuk manusia. Bila orang yang dapat pendapat besar daripada bumi dah hancur, bumi tak ada faedah, maka semua akan dihancur. Semua hancur ke? Semua hancur tak? Waya baqa ada. Dan yang baqa lawan dia fana, kekal, baqa. Dan kekal wajhu, wajah Rabbika, Tuhan engkau. Kekal wajah ke kekal zat? Ha? Mana baik? Kita terjemah ikut asal perkataan ataupun kita takwil bukan maksud? Ha? Oh, takwil itu sedar, ikut sedar je. Ha? Mana boleh agama ikut sedar? tapi tu ayat kan mazat dia Ustaz. Apa pula ayat ikut zat tu? Sebab apa tu? Allah ada wajah tak? Tapi wajah Allah tak? Apa dalil tak sama? Wa huwa as-sami'ul 'alim. Surah apa? Surah Al-Isra ayat 11. Jadi orang tanya, Allah ada wajah tak? Ada, tapi jangan begitu setakat tu. Wajah Allah tak sama. Wajah Allah tak mungkin sama dengan makhluk. Dia orang yang takwil, dia kata apa wajah di sini? Kalau kamu kata Allah ada wajah, kamu mujassim. Kamu dah menyamakan Allah dengan manusia. Faham tak? Jenayah dia pertama, dia tuduh. Dia tuduh kita mujassim. Siapa yang dituduh? Orang yang menterjemah Al-Quran ikut bahasa. Kita hanya terjemah ikut bahasa. Allah kata wajah-wajah lah. Tiba-tiba dia tuduh kita mujassim. Kita menyamakan Allah dengan manusia. Satu jenayah. Jenayah kedua, dia nak mengelakkan perkataan wajah ni menyamakan Tuhan dengan makhluk lain, maka dia tukar makna tu. Mana dia mentafsirkan ayat bukan berdasarkan itu. Dia terjemah apa ni? Wajhu sawabun. Apa makna sawabun? Pahala. Semua akan binasa kecuali pahala. Ha? Jauh maknanya. Sebab dia kenapa dah lari semakin jauh? Sebab satu sebab je. Dia nak elakkan perkataan wajah. Takut nampak Bila nak elakkan perkataan wajah, lagi besar jenayah dia. Apa dia? Dia tukar terus perkataan ataupun makna dalam Al-Quran. Dia tukar terus. Kenapa dia pilih perkataan pahala tu? Ada dekat Supaya tak berbising. dekat Sebab mana? pahala kita boleh buat sampai ke Dekat akhirat. mana persamaan dengan yang dia tukar? Tak, apa dia asas? Orang yang mentakwilkan Al-Quran memang tak ada asas. Asas dia nak elakkan daripada sama dengan makhluk, itu je asas dia. Macam yang bersemayam tu dia tukar jadi apa? Berkuasa, kekuasaan dia apa kan? Macam ada lah juga dekat-dekat tu. Macam ni tu jauh sangat. Pahala dengan wajah. Sama tak? Dekat-dekat bersemayam dengan Yelah berkuasa. maksudnya atas aras kan? Adalah logik jugalah.
Tak, bukan mesti orang duduk di Pelami itu berpuasa. Tak mestinya. Ini je Ustaz dia kata kalau Tak, logik tak? Pahala tu dia kata kekal, logik tak? Tak logik lah, pahala sebab kekal sampai logik lah. Sebab pahala memang kita boleh buat sampai ke akhirat. Kalau pahala pun binasa, apa jadi? Ada tak balasan? Tak ada lah. Jadi logiknya semua akan binasa kecuali pahala. Boleh? Dia kata kalau wajah tu menyerupai jisim dia kata. Tak, siapa yang cakap wajah? Kita ke Allah. Mula dia kata gitulah. Dia tak Yalah, tak apa, kita pun cakap gitulah ke dia. Boleh tak? Kita bukan mengatakan Allah ada wajah, kita hanya menterjemahkan apa yang Allah cakap tentang diri dia. Allah kata wajah, kita pun sami'na wa ata'na, tanpa kita ubah. Itulah tafsir yang betul. Cuma kena tambah. Allah juga kata wajahnya tak sama dengan wajah yang lain. Ya Allah melihat, maha melihat, maha mendengar. Dia ubah juga. Dia ubah. Ubah juga. Apa saja yang menyerupai manusia, marah, reda, cinta, sayang, semua dia ubah. Boleh? Dia memang kalau ubah satu, kena ubah semua. Okey, kalau orang tanya kita lah. Okey. Dia kata, awak kata wajah lah dia ubah. Dia tanya kita balik. Adakah yang kekal tu wajah Allah ataupun zat dia sekali? Kita nak jawab. Dia kata kita tak tahu yang kekal tu wajah Allah ke zat Allah sekali? Semua lah. Okey, dia pun tanya balik. Kalau semua zat Allah kekal, termasuklah wajah dia, kenapa Allah sebut wajah? Yang lain semua binasa kecuali wajah. Adakah zat Tuhan selain pada wajah akan binasa? Kita jawab balik. Wajah dalam bahasa Arab ada ayat Tuhan kata fa'aidama tuwallu, di mana saja kamu menghadap, fawallu wujuhakum syatra. Di mana saja kamu menghadap, maka wallu. Apa makna wallu? Palingkan wajah-wajah kamu ke arahnya. Okey, tengok bahasa Arab. Bila kita nak salat, kita menghadap ke mana? Apa yang wajib menghadap kiblat? Muka ke badan? ada. Muka ke badan? Dah ada. Badan. Kalau saya solat, ini kiblat, saya solat macam ni. Dah. Sah tak? Salah. Kenapa pula tak sah? Syarat menghadap kiblat ialah ada. Tapi kalau saya solat macam ni, Salah. muka menghadap kiblat, sah tak? Tak. Yang ada tempat tu sempit sangat Ustaz. Itu cerita. Faham tak? Bukan besar kan? Ini macam terpaling. Teling. Tak apa, itu darurah lain. Bila tersempit apa, itu cerita lain. Dalam keadaan biasa, syarat sah solat ialah mesti menghadap kiblat. Apa yang mesti menghadap kiblat? Muka ke dada? Dada. Dada kan? Ya. Kenapa Allah kata wajah? Wajah tu Wajah dia dia mewakili. Bahasa Arab bila sebut wajah tu, kalau muka kita dah menghadap orang tu, sebenarnya bermakna kita hadap semua badan kita, termasuk hati kita. Contoh, bila kita suka pada suami, kita tengok muka dia kan? Walaupun duduk sespit tu. Tapi kalau kita tak suka, dia menghadap apa? Faham tak? Jadi muka dia menggambarkan apa? Seluruh badan. Faham tak? Contoh Allah kata, hadapkan dada kamu, sudurakum tak. Sebab muka benda yang paling mulia. Bila kita menghadap kiblat muka, makna seluruh badan dan hati pun menghadap. Maka di sini menggambarkan apa? Bila sebut wajah tu satu benda yang mulia, maka seluruh zat Allah pun ikut. Boleh? Yang mempunyai apa dia? Al-Jalal. Al-Jalal makna dia
Jalan ni makna keagungan. Makna dia lebih kurang al-azim. Kemudian wal ikram dan kemuliaan. Allah yang mempunyai keagungan, kita tahu kan kebesarannya, keagungan. Tapi ikram apa mana? Yalah, apa maksud Allah mempunyai kemuliaan? Iaitu Allah memuliakan manusia. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu berada dalam surga mukramun. Apa makna mukramun? Dimuliakan. Iaitu Allah mulia kat kita, buat amalan sikit tapi Allah bagi pahala selama-lamanya, kekal dalam surga. Allah mulia kat kita. Kalau Allah tak mulia, Allah bagi pahala sekadar amalan tu lah. Kalau kita solat 5 tahun Allah bagi masuk surga, lepas tu keluar, dah cukup. Boleh? Kemudian fabi ayyi ala, nikmat yang mana satu yang kamu dusta. Apa nikmat Allah di sini? Semuanya akan binasa. Bila semua binasa, di mana nikmatnya? Yang taat dapat masuk surga dan dapat melihat wajah Allah. Jadi binasa ataupun kematian itu proses untuk dapat nikmat yang Lebih baik. lebih besar dan lebih kekal. Sebab manusia syarat nak masuk syurga kena mati. Dia tak boleh masuk syurga tanpa mati. Ya Allah, bagilah aku masuk syurga tanpa mati. Tak boleh. Nabi Muhammad pun mati. Tapi orang takut mati, Ustaz. Orang takut mati. Dia kalau betul takut mati, dia buat apa? Beramal. Tapi sebenarnya dia takut pun. Takut. Kenapa takut? Takut mati. Dah salah belum lagi. Sebenarnya dia tak takut. Betullah bila orang takut mati, dia semakin beramal. Bila semakin beramal, dia seronok nak mati. Kenapa? Sebab dia nak tengok hasil amalan dia. Selagi tak mati, dia tak boleh tengok hasil. Dia tak kena rasa. Ha? Kemudian apa lagi nikmat? Kalau orang beriman, dia dapat nikmat syurga. Lagi apa nikmat? Nikmat, kalau siapa yang buat jahat, contohlah orang buat jahat pada kita, Allah akan bagi keadilan pada kita. Allah akan bagi balasan yang setimpal pada mereka. Maka orang yang dulu dizalimi, dia rasa apa? Lega. Sebab apa? Dia dapat keadilan. Boleh? Bila semua manusia, bahkan binatang pun akan dapat keadilan. Bila? Setelah berlakunya kebinasaan. Itu nikmat. Kucing yang kita tendang tu, dia akan tuntut. Dia akan tendang kita balik ke pelanting kita. Binatang boleh di tanah nanti. Setelah dia tuntut keadilannya, baru jadi tanah.